Yang lebih serius ada JSB. Sebab mereka bukan tempah untuk nak jadi macam itu. Mereka diperangkap, mereka diperdayakan, ya. Mereka menggunakan agama dan mereka tunggang dan ramailah pengikut mereka. Jadi itu lebih bahaya daripada Along sebenarnya, JSB ni. Jadi kita akan sokong sesiapa saja, ya, yang berjuang untuk membetulkan JSB ni. Dan saya tengok dalam media sosial ada cuba berbandingkan, dia jadikan bahan politik. Dibandingkan, dia kata di zaman Mahathir dengan zaman Anwar dalam isu ni Aurat Muhammadiyah ni, JSB. Dia kata zaman Anwar ni dia kata tak betul-betul bertanggungjawab dalam isu JSB. Mahathir lagi bagus, dia kata. Pertama sekali dia kata Mahathir tangkap orang tu, Mahathir haramkan Aurat Muhammadiyah, tetapi Mahathir tak ganggu ekonomi. Dia kata Mahathir baguslah. Mahathir bagus masa dia berdepan dengan isu Darul Arkam, kan, tahun 90-an. Isu Darul Arkam, Mahathir hanya tangkap Ustaz Syari saja, kan. Kemudian diharamkan, majlis fatwa haramkan Aurat Muhammadiyah, tetapi Mahathir tidak mengharamkan ekonomi dia, Darul Arkam. Siapa kata tak ada ekonomi? Yang buat cerita ni tak tahu maklumat. Ekonomi Darul Arkam habis waktu itu. Ekonomi Darul Arkam habis waktu itu, tapi dia wujudkan balik di bawah Rufaqah. Bukan tak hancur. Mahathir hancurkan ekonomi dia, kilang-kilang Darul Arkam semua tutup. Klinik-klinik dia semua tutup. Mahathir juga ganggu ekonomi dia, kan. Sebab itu dia wujudkan Rufaqah, mereka mulakan balik ekonomi mereka. Tapi silap zaman Mahathir itu, mereka dia ambil tindakan sekadar itu saja. Dia tak pergi kepada punca benda tu. Sebab itu dia boleh hidup dengan Rufaqah. Hancurkan Arkam, dia hidup balik ekonomi dia di bawah Rufaqah. Aurat Muhammadiyah masih diamalkan, kan. Dia cuma tukar baju je. Dalam darah dia tetap juga Aurat Muhammadiyah. Fahaman dia tetap fahaman Aurat Muhammadiyah. Dia cuma tukar baju daripada Arkam kepada Rufaqah. Kemudian pergi JSB. Sebab apa? Orang tak pergi kepada punca dia. Tak bunuh daripada mula-mula. Daripada akar umbi tu kita tak bunuh dia. Sebab tu dia hidup balik. Dia berbeza dengan Anwar. Zaman Anwar Ibrahim. Di samping kita mengatasi masalah JSB ni, kita tidak berlaku zalim. Zaman Mahathir tu awal-awal lagi dah berlaku zalim. Apa dia? Tangkap Ustaz Syari tanpa bicara, masuk ISA. Itu dah satu kezaliman, kan. Tangkap-tangkap masuk ISA tanpa dibicarakan. Ustaz Syari tidak boleh nak bela diri dia. Kita bukan nak bela Ustaz Syari, tapi kita nak bandingkan cara Anwar Ibrahim dengan cara Mahathir dalam isu ini. Sebab Mahathir dia senang aja, tak payah nak kerja kuat, kan. Dia tangkap masuk ISA. Ustaz Syari masuk ISA 2 tahun. Kemudian dibuang daerah sampai ke Labuan, kan. Sampai keluar Ustaz Syari dah tak sihat lagi. Cakap tak apa dah nak boleh keluar ISA, kan. Lama terus. Kamu nak bandingkan dengan Anwar tidak? Sekarang ni CEO JSB tak ditahan bawah ISA pun. ISA pun dah tak ada, kan. Masih lagi lareman siasatan, kan. Kita siasat betul-betul. Sebab Anwar tak nak kita pergi aniaya orang. Kita tak mahu orang tak bersalah dia aniaya. Jadi siasat masih berjalan. Kan. Dan memang lama lah. Sebab kita nak cari keadilan ni, nak betul-betul mendakwa orang yang betul bersalah, biar lama tak apa. Buat apa kita nak ambil tindakan cepat, tetapi kita tindakan cepat, tetapi kita menangkap ataupun memanjarakan orang yang tidak bersalah. Dalam JSB ni kena hati-hati. Kita tak mahu nanti dia tu jadi mangsa JSB, kemudian dia pula menjadi mangsa kepada undang-undang kerajaan kita, kan. Dia lah jadi mangsa, kemudian dia pula kena dakwa, dia dipenjarakan. Kena betul-betul lah, kan. Sebab tu siasatan tu panjang. Apakah dia orang yang terlibat, ataupun dia adalah orang yang diperdayakan. Dia ada beza lah tu. Bukan semua yang beratus-ratus kena tangkap tu semua akan masuk penjara, tidak. Ada yang jadi mangsa, ada yang boleh jadi saksi, akan beri keterangan, kan. Kita nak tangkap kepala-kepala dia. Orang yang memperdayakan orang ni, yang memperhambakan budak-budak ni, yang menjadikan orang ni sebagai tenaga buruh paksa, kan. Yang mengembangkan ajaran Muhammadiyah. Itu je kita nak bicarakan, kan. Jadi orang nak bandingkan zaman Mahathir dengan Anwar ni jauh beza lah, saudara. Jauh beza, kan. Jauh beza.
Ada yang kata, oh Mahathir ni bagus, dia tak ganggu ekonomi apa semua. Anwar ni ekonomi orang Melayu, ekonomi orang Islam. Dia kata patutnya Anwar ni pergi hadapi orang Muhammadiyah dah lah. Kan, siasat orang Muhammadiyah dah lah, tangkap yang tu lah. Kenapa nak pergi serbu dia punya kedai, market, pasar raya, restoran-restoran dia, kenapa nak pergi sita, kan? Jadi orang tak faham tu. Pertama sekali, kita tidak boleh iktiraf pasar raya ataupun apa saja bawah JSB sebagai ekonomi Islam. Sebab itu bukan melambangkan ekonomi Islam. Ya, ekonomi Islam dia dengan cukai dia tak bayar, zakat pun dia tak bayar, pekerja tak bayar gaji. Ekonomi Islam apa macam tu? Kan? Dia cuma berselindung, bertopengkan kepada agama. Kan? Dia ingat bila letak nama JSB, logo tulisan Jawi sikit kat restoran, maka jangan kacau. Kalau kacau, ini perniagaan Islam. Tak boleh bertopeng macam tu. Bertahun-tahun dibiarkan, dia dah kaya raya lah. Kan? Dia dah kaya raya, tidak ada Perdana Menteri yang selama ini nak peka isu-isu macam ini. Mungkin sebab mereka tak nak peka sebab apa? Takut kena tuduh lah. Kan? Sebab ini orang perniagaan Melayu, dia orang Islam. Kan? Yang usik lah, nanti orang Melayu marah. Kan? Tapi bagi Anwar dia tak peduli. Kau guna atas nama Melayu ke, kau guna atas nama Islam ke, kalau kau tak betul, tak betul lah. Letaklah banyak mana tulisan Jawi kat situ. Tempeklah banyak mana ayat Quran pun dekat pasar raya kau, dekat restoran kau. Tapi kalau kau cukai pun tak bayar, zakat pun tak bayar, pekerja pun tak bayar gaji, kan? Itu mula kira lagi kebersihan. Kan? Kebersihan apa yang kau keluarkan, produk-produk yang keluarkan. Ada makanan yang dikeluarkan tak pernah ada sijil halal. Macam mana kita nak kata itu ekonomi Islam? Dia cuma bertopengkan atas nama Islam supaya mereka boleh untung dalam perniagaan. Yang jadi mangsa Islam juga. Kebanyakan pekerja JSB bukan orang Cina saja. Budak-budak yang duduk situ, yang jadi hamba abdi dia orang ni, bukan orang Cina, bukan orang India, orang Melayu. Agama Islam. Ni Melayu pakai Melayu ni. Melayu pakai Melayu. Lepas tu kita dah tuding kat Cina. Tuding kat bangsa lain. Lepas tu kita dengki. Ekonomi bangsa lain kukuh. Ekonomi bangsa lain maju. Kenapa Melayu ni susah sangat? Macam mana Melayu nak maju kalau kerajaan nak ganggu? Ini masalah fahaman kita. Yang sebenarnya bukan salah kerajaan. Anwar Ibrahim berapa banyak peruntukan dia bagi kepada usahawan Putra baru ini, lebih daripada Perdana Menteri sebelum ini. Itu tanda dia serius nak angkat Melayu berniaga. Peluang TVET lah dan sebagainya, kan? Kemudian dia gerai-gerai, pasar-pasar orang Melayu berniaga semua dia baiki. Baru ini ada Kongres Usahawan Putra. Ia dianjurkan oleh Yang Anwar melancarkan. UMNO Barisan Nasional yang jadi penganjur dia, yang mengusahakan, dan Anwar melancarkan Usahawan Putra. Ini semua nak bantu Melayu Putra lah sebenarnya. Kalau tidak, buat apa nak Anwar habiskan duit berbilion-bilion untuk peruntukan ini? Tetapi bila orang bagi peluang berniaga, janganlah jadi macam JSB. Kan? Daripada dulu lagi kau berniaga, kau tak boleh tahu pun tentang negara ni. Kau tidak membantu pun ekonomi negara. Kan? Sekarang pun kita tahu, rupanya banyak cukai tak bayar. Zakat pun tak bayar. Macam Osman Melang ni, barang mahal kata dia. Dia tahu tu je, kalau walaon tu je. Ada walaon ni cerita sebab sekarang tak habis beras-beras lagi. Orang lain dah bulat-bulat perut dah makan, kan? Tak ada masalah pun makan kat Malaysia ni. Sampai berpenyakit Malaysia ni terlebih makan. Kan? Tapi walaon duk tanya beras-beras. Pasal walaon ni malas. Malas bekerja, kan? Malas bekerja, pendapatan tak ada. Lepas tu marah harga barang naik. Kan? Bila kerajaan naikkan gaji kita tengah awam, dia dengki. Bagi peruntukan pun, bagi peluang perniagaan, dia tak nak berniaga. Bagi peluang untuk belajar kemahiran, dia tak nak pergi. Dia nak bagi suap kat mulut dia. Kan? Suap kat mulut dia. Itu pun dah suap mulut, bising lagi. Ni jadi malaon. Kan? Dia boleh lah kalau kita nak komplain barang mahal ni sewaktu mereka memerintah barang tu tak mahal. Tak apalah. Boleh dah sembang. Aku perintah dulu, barang murah. Semua turun harga. Dia ciri akan sumpah je, barang mendadak turun harga. Boleh dah sembang. Tapi kalau zaman kau tu, usahakan barang pun hilang. Bukan tak ada lagi. Hilang. Kalau ada pun mahal. Kan? Ayam RM12 sekilo, RM13 sekilo, zaman dia. Minyak masak berapa? Sekilo minyak masak, zaman dia. Daging tak cerita lah, nak raya. Kan?
Kalau nak kira macam tu. Hari ni dah tak ada isu nak ceritalah barang mahal. Kan? Barang ni kalau pergi negara maju pun naik harga barang. Mana pernah ada negara yang semakin lama semakin turun barang? Tak ada. Kan Walaon ni cuba minta anak dara dia. Kan? Pindah anak dara Walaon ni. Minta dia 1,000-2,000 mas kahwin, hantaran. Kan? Boleh tak kita kata mahal ni pak cik? Kan? Saya kahwin dulu 1,000 je boleh nikah lah. Kenapa lah minta anak pak cik sampai 10,000? Kan? Apa Walaon kata? Itu dulu. Dia kata sekarang ni mana boleh dah 1,000-2,000 nak nikah 10,000 lah hantaran. Tahu pula dia. Anak dara dia jual mahal. Kan? Ikutlah zaman dia dulu. Kalau nak pinang anak dara dia, ikut zaman dia nikah tu. Zaman nikah dulu apa? 500, 1,000. Anak dara kau nikah besok, kau bagilah 1,000. Kan? Tak tahu. Dia ekonomi ni saudara, bukannya ekonomi maksudnya ekonomi ni barang semakin lama semakin turun. Macam mana kita nak selaraskan, kan? Nak stabilkan rakyat dengan kenaikan barang memang sentiasa naik sampai kiamat saudara. Macam mana, pergilah negara mana, tak ada mana negara pun barang semakin lama semakin turun. Semakin lama tak ada. Kan? Dia akan naik sentiasa naik. Tapi bagaimana pemimpin tu nak seimbangkan kenaikan harga barang dengan inflasi dengan pendapatan penduduk. Itu je. Nak lari daripada kenaikan barang tak boleh. Masa mereka perintah dulu pun, cuba baca kenyataan Al-Jahidi. Kan? Kenaikan barang ni dah tentukan oleh Tuhan, dia kata. Masa mereka perintah. Lebih hati mengaku. Bukan salah kerajaan, kenaikan harga barang, dia kata. Ada barang-barang kita ambil daripada luar negara, kita boleh kontrol harga dia. Kan? Itu masa lebat perintah tu, dia tahu defend. Dia tahu. Razman Zakaria kata, ekonomi. Dia kata sampai kiamat, barang akan naik, ekonomi semakin lama semakin maju. Kan? Bila semakin maju, barang semakin naik. Cuma dia tahu bercakap lah zaman dia kerajaan dulu. Dia tahu bercakap. Dia tahu barang semakin lama semakin naik. Tapi apa pemimpin dia buat? Pemimpin dia tak buat apa-apa. Cuma beritahu rakyat je lah. Kan? Beras tempatan gaib. Beras tempatan tak gaib. Ini menunjukkan orang Melaon ni bodoh ekonomi. Kan? Di situ dah nampak ada kebodohan dia. Memahami isu beras pun dia tak faham. Kan? Semenjak bila beras tempatan ni cukup? Saya tanya. Sejak bila? Tak ada. Dia bertahun-tahun dah beras tempatan tidak pernah cukup untuk menampung rakyat Malaysia. Tetapi kenapa waktu itu tidak ada masalah? Kita mampu beli sebab beras import ni murah. Kita boleh beli lagi. Yang kita makan tu beras import sebenarnya. Dan kita mampu beli. Apabila India menghentikan import beras, tak ada negara lain yang nak bagi beras kat Malaysia, maka situlah naiknya beras import ni. Bila naik, kita pergi kedai, dah mahal. Baru kita tahu selama ni kita makan beras import. Bila beras import tak masuk ke Malaysia, India menghentikan beras, maka harga melambung. Bila harga melambung, orang akan cari pula beras tempatan. Masa itulah beras tak cukup. Kalau zaman kau perintah dulu, kau dah mula baiki benda ni, kan? Dah tahu masalah ini, jangan kita bergantung dengan dunia luar tentang beras. Kita dah tanam padi lama dah. Tapi orang tak buat. Yang buat zaman Madani buat. Sebab kita tahu kita sampai bila nak bergantung dengan negara luar. Beras pun nak bergantung dengan luar. Jadi kita kena mulakan. Siapa kerajaan yang memulakan? Kita lah. Yang kerajaan lepas hanya bergantung pada Kedah, padi di Sekincian, itu je. Sekarang ni bawah kerajaan Madani sampai ke Sarawak sana, kita nak mulakan tanaman padi. Sebab kita tak mahu di masa-masa akan datang berlaku sekali lagi krisis beras ini, kita dah tak cukup beras. Jadi kita bertindak sekarang. Tak boleh ada sekarang, sebila nak tindak. Dia akan jadi macam kerajaan lepas. Ini isu dia. Zaman Deng Cirit dulu, tak ada masalah. Sebab beras import banyak lagi. Tapi siapa mampu beli beras, nak makan benda putih, tak guna kalau beras tempatan banyak pun. Tapi kalau kau tak mampu, nak sembang sekarang beras tempatan hilang, raib, susah. Zaman kau dulu melambak beras tempatan. Beras import pun ada lagi zaman COVID. Kan? Tapi kau mampu ambil tak? Tak mampu. Nak makan benda putih. Tak guna kalau ada beras. Tapi kalau kau tak mampu, tak guna ada beras, kau bekerja tak boleh. Kilang tutup, semua tutup, hotel tutup, kau tak mampu cari kerja. Letaklah beras longgok kedai pun, siapa nak beli? Sebab tu waktu COVID dulu harga minyak berapa? Harga minyak petrol turun. Murah. Tapi ada manfaat tak? Tak manfaat. Nak manfaat apa? Minyak murah pun kalau bagi free pun tak guna kalau kau kena kurung kat rumah. Itu nikmat Tuhan bagi, kan? Nampak macam untung, minyak murah zaman Muhyiddin, betul murah. Tapi dapat nikmat tak? Tak dapat nikmat, kau kena kurang kat rumah. Kan? Sebab tu kita katakan
Yang dikatakan rezeki ni benda yang dapat masuk dalam tekak kita, itu rezeki. Setakat kau pegang belum tahu lagi jadi rezeki. Macam kita makan nasi lah kan. Setakat ada nasi sepinggan depan kita, belum dikata rezeki lagi. Kan? Walaupun dah terhidang dalam mata kita, belum lagi rezeki. Kan? Yang dikata rezeki, dia lalu ke tekak ni. Lalu tekak kita masuk perut, barulah rezeki. Selagi dia tak masuk dalam tekak kita, jangan kata rezeki lagi. Belum tahu lagi. Kadang-kadang dah terhidang dalam mata kita, terlingkup meja, habis. Kan? Macam tu juga zaman kau tu. Kan? Zaman kau perintah. Minyak petrol murah, tak boleh nak guna. Kau kena kurung. Beras tempatan lambat-lambat, berimport pun melambat lagi kat kedai, tak mampu nak beli. Ayam banyak, mahal pula. Dan sekali nak makan, angkat benda putih. Tak cukup benda putih, keluar ke BSP. Macam tu kau nak? Kan? Lepas tu kita kena fikir. Kena fikir. Yang dikatakan rezeki Tuhan bagi itu apa dia? Yang memberi, yang dapat kepada kita rasai. Itu rezeki. Bukan dapat tengok aja. Zaman dia cirik dulu, minyak petrol murah dia kata. Dapat tengok je lah. Bagi free pun tak guna. Kau kena kurung kat rumah. Berjalan tak boleh. Kan? Tak ada guna. Free pun. Tak ada guna beras tempatan banyak pun. Kalau nak beli pun tak mampu. Lepas COVID apa jadi? Kan? Bila kau keluar daripada lockdown, apa jadi? Beras RM13. Apa ni? Ayam RM13 sekilo. Minyak masak RM40 lebih. Kan? Jadi 5 kilo berapa puluh ringgit. Minyak masak paket pula hilang, jual, kena sorok. Tu ada kes anak Hamzah tu. Kes minyak masak tu. Kan? Itulah saudara. Sebab tu nak kena cerdik sikit. Kan? Hari ni kalau kita tengok mana-mana pun tak ada masalah pun. Orang mana okey je. Orang malas, orang malas tak kata apa. Orang dah malas, nak kerja mana? Kan? Sebab tu dia merauyan tu. Mana beras kan tu lah. Orang lain dah sampai bulat-bulat perut dah. Kan? Orang Melayu kita kan tu lah saudara. Bila Tuhan bagi rezeki sikit tak tahu bersyukur. Dapat kerajaan yang okey sikit, stabil sikit, dengki. Dengki. Kan? Hari ni melalak lah. Suruh menteri letak jawatan. Bukan sekat pada menteri. Hari ni dekat Selangor. Yang terbaru ni. Ketua Pemuda PAS diminta Menteri Besar Selangor tak jawatan. Bodoh tak bodoh? Baru ni Pemuda PAS dekat muktamar dia minta Anwar tak jawatan. Dia kerja pembangkang sekarang saudara. Nak ambil cara demokrasi tak boleh, tak mampu. Rakyat tak pilih dia jadi kerajaan. Lepas tu buat cara jahat. Buat cara terbuat atap tak jadi. Dulu boleh lah. Dulu boleh terbuat atap. Sekarang ni buat terbuat atap. Usaha terbuat atap tak boleh lagi. Atau lepas parti dah ada. Nak terbuat atap tak boleh. Dah kena ikat dengan undang. Buat langkah syarat, buat langkah Dubai tak jadi, langkah ni tak jadi, langkah tak jadi. Last sekali nak juga kuasa, nak juga memerintah ni. Anwar kena tak jawatan, Anwar kena tak jawatan. Kita rosak Anwar tak jawatan. Dekat Selangor nak minta MB Selangor tak jawatan. Sebab apa tak jawatan? Sebab banjir berlaku kat Selangor dia tu. Bodoh tak bodoh lebih? Bodoh. Bodoh. Kan? Punyalah kemaruk nakkan negeri Selangor tu. Dia tahu Selangor ni negeri terkaya. Kan? Dapat Selangor ni sama macam dapat kerajaan Malaysia lah. Itu penyumbang ekonomi Malaysia Selangor ni. Lebay ni saudara. Kan dapat Selangor mewah saudara. Dia dapat negeri miskin pun dia mewah. Dapat negeri Kelantan, negeri miskin, mewah ada orang. Naik gaji adun, pakai Mercedes. Bayangkan kalau lebay dapat Selangor. Bukan sekat 4 bini saudara, 10 bini boleh. Dia nikah 4, cerai 4, kahwin lagi 4. Duduk negeri miskin pun 3-4 orang bini. Kan? Duduk negeri miskin je. Kelantan, Terengganu, tu Perlis. Kan? Tapi dia punya cara hidup, tengok kereta dia orang. Masih punya kereta. Bukan sangat kereta ke. Nombor pendaftaran, plat kereta pun tengok plat dia orang. Kereta dia orang. Kan? Itu negeri miskin ke? Bayangkan kalau lebay ni perintah Selangor tu. Kan? Negeri Selangor ni terkaya. Boleh kita ibaratkan RM1 duit yang kita ada. Kan? RM1 duit yang kita ada, 30% tu datang dari Selangor. Bukan macam tu lah anggaran dia. Nak katakan kaya tak kaya Selangor ni. RM1 yang kita ada, 30% tu datang daripada negeri Selangor. Menyumbang kepada pendapatan negara Selangor ni. Selain daripada Selangor, Pulau Pinang di antara negeri kaya kan. Tak ada negeri dia, tak masuk negeri dia. Negeri dia tak masuk dalam negeri kaya, so dia ada top 5 bawah sekali, bukan top 5 lah. Bawah sekali yang itulah Kelantan, Terengganu kan, Kedah. Tapi ada hajat tu nak suruh Menteri Besar Selangor tak jawatan. Alasan dia banjir. Sekarang ni yang tak berhenti banjir ni Kedah. Suruhlah Sanusi tak jawatan. Kan? Orang nak suruh pada menteri, nak betul pada menteri tak jawatan ke
Menteri Besar tak kata bagilah hujah yang nampak logik sikit lah kan. Kalau menguruskan Selangor, ekonomi Selangor semakin lama semakin teruk, bolehlah nak suruh Menteri Besar tak jawatan. Tapi kalau Selangor kan 66.8% suku tahun pertama meningkat. Pelaburan di Selangor kan. Suku tahun pertama daripada 2023 sehingga 2024, suku tahun pertama dia kenaikan pelaburan 66.8% kan. Apa alasan lagi kau nak suruh MB Selangor tak jawatan? Pelaburan tu meningkat kepada 66.8%. Ini dinyatakan oleh Setiausaha Politik Menteri Besar. Data. Bukan cakap-cakap kempen propaganda. Data ni boleh disemak, boleh dibahaskan dalam DUN. Jadi apa alasan dia? Alasan dia banjir. Banjir berlaku ke Selangor. Banjir berlaku Selangor. Berapa daerah je yang kena banjir ni saudara? Di Selangor ni Di Selangor ni Gombak, Shah Alam kalau Selangor lah yang katakan ada tempat. Shah Alam pun tak semua tempat ada banjir. Tapi itulah daerah yang kena. Kalau depannya di Kedah, Padang Terap, Kubang Pasu, Kota Star, Pendang, lagi banyak daerah di Kedah. Dan hari ni pun tak selesai lagi Kedah. Kan? Kalau banjir nak jadi alasan, semua negeri dah. Terengganu dulu pernah kena banjir, Kelantan, semua tak jawatan. Politik macam orang bodoh. Kan? Politik macam orang bodoh. Berlaku banjir tak jawatan, berlaku banjir tak jawatan. Apa korang ni tak ada isu ke? Kau nak bahas tentang ekonomi. Sama juga macam Anwar Ibrahim. Suruh tak jawatan. Nak bagi faktor tak jawatan tak boleh. Sebab apa? Nak cerita pasal ekonomi, ekonomi terbukti meningkat. Nak cerita pasal pelaburan, pelaburan terbukti meningkat. Inflasi terbukti, nilai ringgit semakin kukuh. Jadi apa aku nak bagi alasan pada Anwar tak jawatan? Suruh macam tu lah desak. Tak jawatan. Dia berlaku dalam Muktamar PAS. Sebab tu tak pelik kadang dalam setro mereka pun duk hentam PN. Pasal hujah tak nampak sebagai kualiti pembangkang. Nak minta pada Menteri Tak Jawatan biar jelas apa faktor dia nak katakan Anwar kena tak jawatan, sebutlah. Apa faktor dia? Ringgit semakin teruk ke? Pelaburan semakin tak ada ke? Banyak pelaburan lari ke? Inflasi semakin meningkat ke? Sebutlah. Kan? Tapi tak apa dia. Mereka tak mampu nak berhujah dari segi itu. Akhir sekali itu tak jawatan. Kami desak Anwar tak jawatan. Anwar ni pula baik sangat pula. Dengar orang sedesak, kita pula bawa kat Dewan, saya benarkan. Anwar kata. 14 bulan 10 ni, Dewan Parlimen bersidang. Saya dah beritahu dengan speaker, kalau dia hantar lambat pun tak apalah, baiklah, usul tak percaya. Macam tu sekali Anwar nak bagi peluang dekat korang. Dia tak nak korang mati beragan. Mati beragan tahu. Terbuka biji mata mati sebab apa? Tak dapat jadi kerajaan. Jadi Anwar tak nak engkau ni sampai tak tidur malam nak fikir. Sampai tak tidur malam lebay-lebay nak fikir macam mana nak jatuh kerajaan. Jadi Anwar bagi peluang sikit. Buatlah sekali lagi. Wahal tak sampai 2 tahun pun Anwar dah buat. Saya rasa dalam dunia ni tak ada lagi Perdana Menteri macam tu. Tak sampai 2 tahun buat lagi undi percaya. Tak ada. Malaysia je. Kalau negara lain luar dengar malu saudara. Tak sampai 2 tahun kita minta usul percaya Perdana Menteri. Punya kemaruknya kita nak jadi kerajaan. Tak sabar-sabar nak tunggu PRU 16. Nak jadi kerajaan cara mudah. Nak free-free je. Nak suruh Anwar tak jawatan, aku nak jadi kerajaan. Macam tu. Nak desak Anwar tak jawatan sebab aku nak jadi kerajaan. Tu. Nak kerja mudah. Dulu jadi kerajaan pun kerja mudah tu atap-atap. Ambil cara paling mudah, pakat ramai-ramai, buat khianat. Lebay tak lebay, jubah, serban, habis berpakat seluruh. Dengan pengkhianat nak jadi kerajaan. Bangsat bapak ni. Sebab tu kita kata hati busuk, dengki dengan orang. Kalau dia tak mampu jadi kerajaan, orang lain jangan lebih daripada dia. Ni panggil dia. Sebab tu jangan berkawan dengan orang busuk hati. Sebab tu jangan ambil Mahathir itu sebagai penasihat. Engkau ambil Mahathir penasihat, engkau akan jadi parti paling bangsat. Sebab Mahathir itu bangsat. Mahathir itu orang yang memusnahkan orang Melayu, yang memecah belahkan orang Melayu, yang memecah belahkan Islam. Mahathir. Engkau ambil jadi penasihat dengan parti-parti, kau dapat. Perangai Mahathir itu kau dapat. Sebab tu agama kata nak pilih kawan, nak pilih sahabat, pilih elok-elok. Orang yang kita tahu memang orang ni anti-Islam, anti kepada pembangunan Islam, orang tak suka pada sunnah-sunnah Nabi ni, tak suka pada hukum-hukum Islam ni, orang tu kau nak jadi kawan, nak ambil dia sebagai penasihat kau, lingkup lah. Tapi bagi Haji Hadi dia tak pelik. Dia tak kisah dia.
Walaupun dia tahu perangai Mahathir tu macam mana. Kan? Yang penting Mahathir ni boleh kita gunakan untuk jatuhkan Anwar Ibrahim. Sebab Mahathir ni memang nak niat dia nak jatuhkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Aku pun sama, kata Haji Hadi. Oleh kata kita kepala otak kita sama, tak apalah kita bergabung.